Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Rahman, yang bersifat dengan Rahim, yang bersifat dengan penyayang, pengasih, dia benar-benar menunjukkan kepada kita kasih sayang dia, pengasih dia, dan dia adalah Arhamur Rahimin. Alhamdulillah ikhwan, pada waktu ini kita boleh menyambung lagi pembacaan kita dalam bab taubat kita. Kita masuk kepada perbincangan yang ke-6, diskusi yang ke-6 dah kita masuk. Masih lagi di dalam bab taubat. Kita nak menyambung sikit. Sepatutnya malam ni kita masuk muka surat 163. Kita masuk muka surat 163, tapi saya nak mengambil sedikit pada muka surat 162, iaitu mengulang sedikit pelajaran yang dah kita belajar sebagai ingatan pada kita. Iaitu pada muka surat 160 kita belajar tentang makna taubat dari segi bahasa dan istilah. Kemudian kita belajar rukun-rukun taubat ataupun syarat taubat. Syarat ini adalah benda yang tak dapat tidak, benda wajib ada. Kalau satu orang tu dia bertaubat, dia tak ada perkara ini, maka taubat dia dianggap tidak wujud. Penulis menyatakan nombor 1 menyesal, nombor 2 meninggalkan akan maksiat itu, nombor 3 bercita-cita tak mau kembali kepada dosa dan maksiat itu, yang keempat dia kena kembalikan hak orang sekiranya dia ambil hak orang itu. Sekiranya dia tidak kembalikan hak orang itu menanggung kerugian dan kerosakan hidup. Kelima, dia mestilah bertaubat pada waktu yang diterima taubat. Keenam, dia melakukan taubat itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ketujuh, dia mestilah memohon kepada Allah berulang-ulang doa supaya Allah menerima taubatnya. Apabila dia boleh menyempurnakan syarat-syarat itu ikhwan, maka ini saya ambil pelajaran yang dah lalu, dia diminta menjaga beberapa benda. Setelah dia melakukan taubat itu, dia ikut dia punya syarat-syarat itu, program taubat itu, manhaj taubat itu, maka taubat dia itu masuk dalam kata nasuha. Maka dia masuklah dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia telah masuk kepada taubat Allah dengan taubat nasuha, maka taubat dia layak diterima. Baik. Setelah dia melakukan itu ikhwan, ada lagi bahagian yang kedua daripada bahagian taubat. Dia diminta oleh agama, setelah dia bawa diri dia kepada pintu taubat, dia kena jaga. Apa benda yang dia kena jaga ikhwan? Yang pertama, dia kena jaga yang pertama dia kena tahu bahawa bila dia telah menunaikan tuntutan taubat itu, dia kena simpan dalam kepala dia perkara pertama, bahawa Allah Ta'ala sangat mengetahui. Allah mengetahui tentang diri dia. Dia taubat pada Allah itu dalam keadaan desperate ke ataupun ikhlas kepada Allah. Allah mengetahui hati dia sebagaimana Allah mengetahui yang zahir daripada hidup dia. Allah sangat mengetahui yang zahir. Allah sangat mengetahui yang batin. Allah mengetahui yang batin kita sama macam Allah mengetahui yang zahir kita, tak ada tersembunyi. Satu. Dua, dia kena tahu pada menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu Ghafur, Allah Ta'ala itu Rahim.
Itu yang selalu Allah ulang kalimah itu. Bila bercakap bab taubat, Allah suka ulang kalimah tu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah kata Allah adalah maha pengampun, maha penyayang kepada orang yang bertaubat. 3. Apa yang dia kena tahu, ikhwan? Dia kena tahu perkara yang ketiga ni, ikhwan, apa dia? Bahawa lepas daripada dia bertaubat, dia mesti tutup semua dosa dia. Jangan cerita pada orang apa dia pernah buat, kerana tak pernah ada manfaat pun. Kecuali yang mana? Kecuali yang berkaitan dengan syarat taubat. Apa dia? Menunaikan hak orang. Itu lain bab. Tapi saja-saja nak jumpa ke pakar motivasi, nak jumpa ustaz, nak bercerita konon katanya pengalaman hidup, tak payah. Kerana kita dah jumpa ada hadis, Nabi sebut kepada kita apa, ikhwan? Nabi sebut kepada kita bahawa umat Muhammad ini kesemuanya diberi keampunan. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umat aku, Nabi kata, diberi kemaafan kecuali orang yang menjaharkan dosa dia. Maka dia kena tutup dosa dia. Itu ketiga. Keempat, apa dia kena buat, ikhwan? Setelah dia mengaku dia bertaubat, dia mesti ada dalam hati dia. Apa kena ada dalam hati dia? Dia kena menghilangkan daripada hati dia semua jenis kebanggaan kepada dosa. Dia tak boleh berbangga dengan dosa silam dia. Dia kena dengan penuh sedih. Yang kelima, apa yang dia kena buat, ikhwan? Dia kena istiqamah di atas taubat itu. Istiqamah. Yang keenam, apa dia kena buat, ikhwan? Yang keenam, dia kena tenangkan hati dia dengan janji-janji Allah kepada orang yang bertaubat. Dia kena jadikan jiwa dia ini jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah maksudnya jiwa yang damai, aman, tenang dengan janji Allah, janji Rabbul Alamin. Allah janji nak bagi syurga, nak bagi nur. Itu baliklah kepada apa? Kepada yang kita belajar episod mula hari itu ni, apa dia? Fadilat taubat. Kelebihan taubat, keutamaan taubat. Balik di situ. Tenangkan jiwa dia dengan syurga yang Allah janjikan. Dan yang akhirnya, saya tidak ambil semua yang ditulis, saya ambil beberapa benda penting saja. Yang akhirnya ialah dia jadikanlah diri dia ini orang yang sabiqum bil khairati, iaitu orang yang berlumba dalam melakukan kebaikan dengan nawaitu. Kebaikan yang dia buat ini supaya itu menjadi kafarah di atas kesalahan dia yang silam. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir. Allah katakan pada surah Fatir pada ayat yang ke berapa? Ke-30 tak silap. 30 atau 34 begitu. Allah katakan apa? Allah katakan wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Allah kata, dan daripada mereka itu ada orang yang begitu berlumba-lumba nak ke depan dia. Nak ke depan dia dari segi buat kebaikan dengan izin Allah. Kenapa, ikhwan? Nabi pesan pada kita, bila kita buat salah, cepat-cepat iringi kesalahan itu dengan kebaikan. Lepas tu Nabi kata tamhuha. Kebaikan itu akan memadamkan kesalahan kita. Maka ini dia buat, ini dia jaga lepas daripada dia mengaku dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini, ikhwan, pelajaran silam. Ini pelajaran silam. Baik, kita masuk yang malam ni. Yang malam ni saya nak mulakan sikit pada muka surat 162, iaitu pada perkataan selepas penulis cerita yang ketujuh itu. Ketujuh tu penulis kata dia kena memperbanyakkan doa. Allah terima taubat, dan dia sebut di antara ucapannya ialah Allahumma taqabbal taubati. Ulah minta pada Allah, ya Allah, terimalah olehmu akan taubat aku. Minta ulang pada Allah dengan ikhlas. Baik. Lepas tu penulis kata, adalah ia kerana ketiadaan diyakini
akan cukup segala syarat taubat itu. Kenapa diulang-ulang minta Allah terima taubat kita? Kerana penulis kata orang yang bertaubat ni kemungkinan dia dah ikut dah syarat tu, tapi keyakinan tu tak ada, kata dia dah sempurna. Ikut syarat satu, kesempurnaan itu. Bila keyakinan tu tak ada, dia mesti kita kata jabar maksud ditampung. Jabar maksud ditampung kekurangan keyakinan. Ya Allah, aku taubat tapi cukup ke syarat aku buat ni, betul dah ke, kena ke? Kekacauan hati tu ditampung dengan doa, Allahumma taqabbal taubati. Dan kita boleh baca semua doa-doa taubat yang ada dalam Quran, yang ada dalam sunnah, Sayyidul Istighfar. Itu semua dikatakan sebagai perkara yang boleh menyebabkan taubat kita itu mencapai kesempurnaan. Inilah perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Inilah perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tokoh sunnah yang terkenal dalam hal akidah, menulis kitab Al-Ibanah fi Usuli Ad-Diyanah, ataupun orang panggil dengan nama kitab Ibanatul Kubra, ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia menyebut perkara ini, dia mempunyai pandangan seperti ini, bahawa doa mesti ada di dalam hal kita bertaubat pada Allah. Kerana kadang-kadang kita macam kena tak yakin syarat-syarat tu kita dah buat cukup dah ke. Maka ulanglah berdoa pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Imam Al-Haramain dan Al-Qadhi, dua ulama lain pula, mereka kata bahawasanya diterima taubat itu dengan zan juga. Diterima taubat itu dengan zan. Zan ni maksud dia apa, ikhwan? Banyak keyakinan kita pada Allah, kata Allah terima, dan keyakinan kita banyak kuat pada menyatakan bahawa kita telah sempurnakan syarat itu dengan baik. Bila ada kekuatan macam tu, zan macam tu, walaupun dia tak mahu 100% rasa lagu tu, tapi berat ke arah nak yakin macam tu, nak percaya macam tu, dia panggil zan. Zan ni kita kata 70 keyakinan itu ke arah baik. InsyaAllah lah, saya rasa saya dah buat dah syarat-syarat ni dengan baik. Kita confident, walaupun tak full, dia panggil zan. Maka bila kita ada zan macam tu, kita telah masuk kepada ambang taubat kita diterima oleh Allah. Kerana Allah sentiasa dengan hamba dia seperti mana sangka hamba dia kepada dia. Baik. Kata dia, dan bermula khilaf ini pada taubat orang Islam. Ya, khilaf ini antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Al-Haramain dan Al-Qadhi ini masalah taubat orang Islam. Khilaf di mana? Khilaf di mana? Iaitu khilaf orang yang bertaubat ini kadang-kadang dia kena tak sempurna keyakinan dia. Ya, aku dah tunaikan syarat ni. Kadang dia tak confident tu, tak datang. Dia bertaubat tapi confident tu Allah terima tu tak main. Maka Imam Al-Haramain kata, tak apa, walaupun dia belum dapat full keyakinan kata Allah terima taubat dia, tapi banyak belah dia yakin Allah terima, sudah cukup. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari kata, kekurangan itu di-cover dengan doa berulang-ulang kepada Allah. Tapi adapun taubat kafiah, sekiranya orang kafiah nak bertaubat, ini ulama tak ada khilaf. Tak ada khilaf bahawa taubat kafir itu dengan masuk Islam. Maka di sinilah ikhwan kita melihat suatu kerugian kalau mati sebagai orang kafir. Dia dianggap tak bersih di hadapan Allah Ta'ala. Maka diterima akan dia dengan dalil yang putus dan dengan ittifaq para ulama.
Dalil putus maksud dalil yang qat'i. Dan kesepakatan para ulama, bila orang kafir tu mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk aja Islam, itulah taubat dia. Macam mana mereka boleh yakin sebegitu para ulama? Kerana ayat ini, ayat 38 daripada surah Al-Anfal. Ini dikatakan dalil yang putus, dalil yang qat'i. Allah kata, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah kata, berkata olehmu bagi orang yang kafir, jika berhenti mereka itu daripada kufur dengan masuk Islam, nescaya diampuni bagi mereka itu akan barang yang terdahulu daripada segala dosa mereka itu. Allahu Akbar, ikhwan. Ini adalah suatu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, keistimewaan yang Allah peruntukkan kepada mereka. Allah kata, sekiranya mereka stop kekufuran mereka, sekiranya mereka hentikan kekufuran mereka itu, Allah guna perkataan in yantahu. Qul lilladzina kafaru, Muhammad pergi kata pada orang kafir, lilladzina kafaru, pergi kata khusus pada orang kafir. Kata apa? In yantahu, kalau mereka stop dandan dosa syirik ke apakah, macam mana stop itu? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Allah kata lala tu juga yughfar lahum ma qad salaf, lala tu juga Allah akan ampun dosa banyak mana dia perbuat sebelum daripada ini. Maka Nabi sebut dalam riwayat Muslim, Nabi kata Islam itu menghapuskan kesalahan yang sebelumnya. Islam itu menghapuskan kesalahan yang sebelumnya. Maka siapa masuk Islam, maka dia dianggap bersih, dia dianggap tak ada dosa, maka itulah taubat bagi dia. Baik ikhwan, di sini ikhwan, di sini saya nak menyebut sedikit beberapa perkara yang para ulama kita sebut, yang boleh saya katakan para ulama kita sebut dengan perkataan apa ikhwan? Dengan perkataan, saya boleh kata begini, para ulama kita sebut panjang tapi saya ringkaskan, adalah berada dalam kawasan yang sangat berbahaya. Kalau mati tak sempat bertaubat, tetapi masa mati itu terlibat dengan satu daripada beberapa perkara ini, tapi tak sempat taubat, maka dia sangat bahaya. Apa dia ikhwan? Nombor 1 adalah sangat berbahaya, sangat terancam, sangat ngeri kematian orang yang kafir, tidak sempat bertaubat daripada kafir dia, dengan makna kata dia mati, dia tak sempat masuk Islam, maka kematian itu sangat dahsyat, ngeri dan sangat-sangat hina. Sehingga kan Allah cerita rayuan Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim ni kita tahu ikhwan, dia Khalilullah, dahsyat Nabi Ibrahim. Tapi kerana pak dia tak masuk Islam, rayuan anak ditolak. Allah kata, dah Ibrahim, mulai hari ini jangan minta ampun dah kepada bapa engkau Azar. Sebab Allah nak azab. Dan Allah sebut dia daripada orang yang menduakan Allah. Sangat ngeri. Kenapa ikhwan? Neraka terbuka seluas-luasnya, pintu keampunan ditutup serapat-rapatnya. Nak keluar daripada neraka, tak ada dah bahagian. Untuk apa? Untuk dosa, hidup dalam kafir dan mati dalam kafir, tak sempat kembali pada Islam. Cuma di sana adalah 1-2 perbahasan para ulama. Para ulama menyatakan siapa orang ini, iaitu orang kafir yang mereka itu mendapat seruan Islam, dia tolak seruan Islam dan dia pilih untuk mati dalam kafir, maka ini sangat berbahaya. Ulama kata berbeza halnya dengan orang yang kafir, dia mati tapi seumur hidup dia tidak pernah mendengar seruan Islam, terhalang seruan Islam datang pada dia, mereka lain bab. Tapi saya nak ambil perbahasan umumnya ialah mati dalam kafir dan
sebelum mati tak sempat mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempat taubat kembali pada Allah, kematian ini sangat hina. Sangat hina. Dan Allah menggambarkan berapa banyak ayat Quran. Allah guna perkataan orang zalim, perkataan orang kafir. Kalau kamu tengoklah macam mana sakaratul maut mereka. Malaikat membuka tangan, malaikat memukul roh mereka dan malaikat halau roh mereka keluar seperti binatang. Sangat hina. Maka sangat berbahaya dan terancam kalau mati itu dalam keadaan kufur. Maka pada bab ini juga orang Islam mesti berhati-hati, jangan sampai orang Islam terlibat dengan perkara yang boleh merosakkan Islam dia, sama ada dengan perbuatan, dengan perkataan ataupun dengan i'tiqad. Jangan buat istihza. Maka Allah Ta'ala bagi amaran, bagi warning dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Allah kata, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Allah kata, adakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulnya Allah Ta'ala utuskan, kamu nak memperolok-olokkan, kamu nak bergurau, kamu nak buat lawak, nanti kata Allah, kamu akan jadi kafir, akan jadi kufur, walaupun sebelumnya kamu mengaku beriman. Maka orang Islam kena jaga perkataan dia, perbuatan dia dan hati dia, jangan sampai terlibat dengan kufur, kerana kematian itu sangat ngeri dan sangat dahsyat. Satu. Dua, kematian yang sangat buruk, kematian yang sangat susah nak bagi manfaat kebaikan orang hidup pada dia, ialah kematian mana? Kematian orang munafik yang tak bertaubat daripada sifat nifaq dia. Ini para ulama kata yang dimaksudkan dengan munafik ni adalah dipanggil munafik i'tiqadi. Munafik yang sungguh-sungguh berpura-pura jadi orang Islam ni. Macam contoh yang telah ada pada zaman dahulu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun dia hidup zaman Nabi, antu tengok Allah buat agama mana? Di Islam. Tapi antu tengok Allah tahan dia daripada awal. Saya teringat perkataan ni masa Syekh Maulud sebut benda ni, dia menangis. Apa dia kata? Bila kita sebut nama orang yang hidup dengan Nabi, masuk Islam, beriman, Allah akan letak atas lidah kita ni sebagai contoh. Sebagai contoh, kita ambil lah satu nama. Kita ambil nama siapa? Bilal. Sebut aja Bilal, automatik Allah akan ilhamkan di ujung lidah kita radhiyallahu anhu. Tak pernah kita kata Abu Bakar As-Siddiq tanpa radhiyallahu anhu. Tapi Abdullah bin Ubay, satu-satu nama Allah tak ilham kita untuk kata radhiyallahu an. Tak ada. Dan kalau kata pun dia anggap salah. Wahai dia Islam, dia duduk sama Nabi, dia ahli Madinah, tapi kerana nifaq, dia berpura-pura iman pada Allah dan Rasul, maka walaupun dia ditanam di Madinah, walaupun Nabi sendiri jadi imam, tapi tak ada orang sebut nama Abdullah bin Ubay. Nak kata kalimah di belakang tu, Ubay bin Ka'ab, sebut aja Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, tapi sebut Abdullah bin Ubay tak ada radhiyallahu anhu. Maka Tuhan telah tunjuk macam mana hinanya, macam mana ngerinya kematian ini, ikhwan. Iaitu yang dimaksudkan dengan nifaq ni. Kan kita belajar nifaq ada dua kan, sifat munafik ada dua. Satu dipanggil munafik i'tiqadi, satu dipanggil munafik amali. Munafik i'tiqadi ni maksud dia hakikat munafik. Dalam hati dia tak ada cinta Allah, tak ada cinta Rasul. Tapi kenapa dia masuk Islam? Dia mengucap kerana nak jaga kepentingan dia saja. Di belakang dia buat khianat kat Nabi. Yang ni nama dia munafik i'tiqadi. Lagi satu dipanggil munafik amali. Dia orang Islam betul, cuma amalan dia saja tiru macam depa.
Lepas tu janji, lepas tu tak tunai ke Nabi. Itu munafik i'tiqadi. Maka kawan ni pun, dia pun janji dengan orang tak tunai. Dia tasyabuh perangai dia. Dia bukan geng dia, tapi perangai dia ikut. Maka dia dipanggil munafik amali. Munafik amali ni tak masuk dalam ni. Tapi dia juga kena beristighfar di atas, sebab dia pergi tiru orang yang Tuhan laknat. Dia pergi tiru budaya, kehidupan orang yang Tuhan benci, orang yang khianat dekat Nabi. Kenapa nak pergi tiru budaya mereka? Maka yang kedua, orang yang mati dalam hati dia ada sifat munafik dan dia tak sempat bertaubat dengan munafik i'tiqadi, maka kematian dia sangat ngeri dan dahsyat. Tiga ni siapa dia, ikhwan? Ulama kita sebut kematian ahli bid'ah sangat ngeri, sangat tidak berkat. Yang dimaksudkan dengan ahli bid'ah ni siapa dia, ikhwan? Dia adalah orang yang pertama mereka bid'ah. Kalau dia tak reka, bid'ah tu tak ada. Ini bukan merujuk kepada pengikut, kepada mereka asal. Artinya bid'ah tu tak ada. Dia hanya reka benda tu ada. Kerana dia reka, orang semua buat. Orang tinggalkan petunjuk Nabi, orang ikut jalan dia. Dan orang rasa jalan dia tu sama macam jalan Nabi untuk sampai pada Allah. Setelah diberitahu pada orang, itu bukan jalan Nabi, orang terima, ya betul bukan jalan Nabi, tapi kami rasa tak salah kot kami pakai. Antum boleh bayang macam mana dia telah taghyirul fikrah. Dia telah mengubah pemikiran orang daripada ikut Nabi pada ikut dia. Sehingga kan kalau dia sendiri bagi tahu, tuan-tuan, sebenarnya yang saya duk kata Nabi kata ni semua ni tak betul, saya hanya reka, niat saya baik. Kalau dia dedah lagu tu pun, dia pun tetap ikut dia. Maka dia telah mengubah agama. Dan dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Kerana Allah mempersoalkan dalam Quran. Allah kata, syara'a lakum minad dini, adakah Allah kata Allah kata am lakum syuraka, adakah mereka mempunyai sekutu? Adakah mereka mempunyai sekutu selain daripada Allah? Yang sekutu mereka itu syara'a lakum minad din, telah mencipta syariat baru, mereka syariat baru dan mensyarakkan syariat baru pada mereka, ma lam ya'zam bihillah, sedangkan benda tu tak mendapat keizinan pun daripada Allah, Allah tak pernah izin pun. Maka dia buat, dia orang yang pertama. Ini dapatlah kita baca, masalahnya kita baca dalam kitab As-Suyuti Tadribur Rawi. Macam mana dia cerita amalan-amalan bid'ah ni boleh lahir, macam mana pengakuan daripada orang tu sendiri. Dan dia habaq, dia buat 4,000 hadis palsu. 4,000 hadis palsu, dia seorang aja buat. Dan yang macam dia ni bukan kata sikit, berkenjah zaman itu. Sehingga kan tokoh-tokoh hadis ni, ulama-ulama hadis, ikhwan, berjumpa dengan mereka ni. Mereka ni pakai serban, mereka ni pakai jubah, mereka ni warak, pegang tasbih. Ulama hadis tak peduli dah. Ulama hadis panggil mereka dengan nama Dajjal. Kerana mereka mengubah agama yang Tuhan turun pada Nabi. Maka disebut kepada mereka ni apa dia? Innallaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'ah. Tengok perkataan ini sangat ngeri, ikhwan. Sesungguhnya Allah sendiri akan menghalang taubat ahli bid'ah daripada taubat. Bila sahib bid'ah ni, sahibi kulli bid'ah ni, orang yang mencipta setiap bid'ah. Dia cipta satu bid'ah, mati satu sunnah. Dia cipta satu ajaran baru, orang dah tak ikut Nabi, ikut dia. Akhirnya, walaupun dia tak mengaku dia Nabi, tapi orang dah ikut dia dah. Maka Allah sendiri akan menghalang taubat. Taubat siapa? Sahib kulli bid'ah. Mereka asai kepada bid'ah tu. Mereka asai.
Imam Nawawi dalam kitab dia Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim, ketika dia sampai hadis Abu Hurairah, janganlah kamu mengkhususkan pada malam Jumaat dengan satu amalan yang kamu tak pernah buat amalan lain. Janganlah kamu khususkan hari Jumaat dengan satu puasa yang kamu tak pernah puasa pada hari lain. Malam Jumaat nak khusus buat benda ni. Benda yang nak buat tu pula tak dapat petunjuk daripada Nabi. Nabi larang. Di bawah tajuk tu Nawawi kata apa? Semoga Allah melaknat pembuat bid'ah. Siapa dia? Iaitu orang yang mereka sembahyang salatul gharaib, iaitu hari Khamis yang pertama dalam bulan Rejab, sembahyang 20 rakaat. Sambut bulan Rejab bunyi pun. Nawawi kata semoga Allah melaknat pembuat sembahyang ni. Sebab sembahyang ni Nabi tak pernah ajar, tak pernah ada dalam sunnah. Bila dia reka baru ada orang buat, maka dia tu dipanggil sahib kulli bid'ah, sahibul bid'ah. Dia pereka asal. Adapun yang ikut-ikut ni apa bala pun dia tak tahu. Pengikut ni kita tak maksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah pencipta asal. Maka kalau dia mati tak bertaubat, dia mati bawa dia tu sebagai pereka kepada syariat baru ni, seperti yang disebut oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak berlebih-lebihan di dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, dan jalan yang dia reka itu sebiji seumpama syarak. Bila orang tengok orang kata ni agama ni, maka orang pakat beramal untuk berlebihan, berta'abud diri pada Allah. Syatibi kata inilah hakikat bid'ah yang masuk neraka. Maka kematian itu sangat ngeri. 3, 4 siapa dia ikhwan? 4 iaitu orang yang bermain-main dengan taubat dia. Siapa dia ikhwan yang keempat? Orang yang bermain-main dengan taubat dia. Dia main-main dengan taubat dia. Dia bukan nak taubat pun, dia main-main. Allah kata taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia main-main. Dalam riwayat Tirmizi disebut riwayat daripada Abdullah bin Umar. Ada tengok macam mana Allah, walaupun orang tu main-main dengan taubat, Tuhan layan. Tapi bila zahir dah main-main dia tu, dia bukan nak taubat pun, dia main-main. Apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kata Nabi cerita kat kami. Nabi kata man syaribal khamr. Nabi kata siapa yang minum arak, lam tuqbal lahu salatun 40 sabaha. Dia minum setitik arak, mabuk tak mabuk lain bab. Arak setitik masuk dalam badan dia dengan sengaja, bukan nak paksa, bukan dia keliru, dia dah gayak, dia pun tak tahu, katalah mai botol lagu ni, bukan tahu dalam dia ada apa, adung ketum ke, kena steam ke, tak tahu. Dia dah agak, dia buka-buka, dia langgar. Lepas langgar syur. Tahu syur? Syur ni nak abang tak arti dia mau tunjuk sekali. Dia syur. Macam dia kena macam dia kena dadah. Dia syur. Rupanya tu silap minum. Dia minum arak. Yang tu lain bab. Yang tu hal lain. Dan yang ni dia memang nak mabuk, dia minum. Tak mabuk pun tak apa. Tak mabuk pun tak apa. Memang dia nak minum. Maka apa Tuhan buat kat dia? Masuk aja arak dalam mulut dia, dan dia pun tahu arak apa akan jadi pada dia. Nabi kata lam tuqbal lahu salatun 40 sabah. Allah tak akan terima sembahyang dia 40 pagi. 40 pagi Tuhan tak terima sembahyang dia. Tak sembahyang berdosa. Sembahyang Tuhan tak mau terima. Nabi kata fa in taba taballahu alaih. Tapi kalau dia bertobat, Tuhan terima taubat dia. Tengok Allah layan dia. Sedangkan Allah tahu hati perut hamba dia kan. Tapi Allah layan dia. Nabi kata fa in ada. Nabi kata dia ulang balik. Dia minum kali kedua.
lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Maka Allah stop pula sembahyang dia. Hari dia start minum, Allah stop pula 40 hari. Ni dia minum kali kedua dah. Fa in taba, tiba-tiba dia bertaubat. Taballahu alaihi. Allah terima taubat dia. Tengok, 2 kali dia buat dosa, 2 kali Allah bagi taubat kat dia. Nabi kata fa in ada. Dia ulang balik. Maknanya dia ulang kali ke berapa? Kali ketiga dia ulang. Nabi kata fa in ada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Maka Allah Ta'ala pun ulang balik hukuman pada dia. Allah tak akan terima sembahyang dia 40 pagi. Fa in taba. Tapi kalau dia minta ampun pada Allah, dia taubat pada Allah, walaupun dah ketiga ni, taballahu alaihi, Allah terima taubat dia. Fa in ada fi rabi'ati. Nabi kata, kalau sekiranya dia ulang balik kali keempat, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Maka Allah tak akan terima sembahyang dia 40 pagi lagi. Maknanya berapa kali ikhwan? 4 kali dah. 4 kali dia buat kesalahan yang sama, dan 4 kali Allah bagi keampunan pada dia. Fa in taba. Kalau kali keempat ni dia minta ampun pada Allah, lam yatub alaihi. Allah dah tak mau terima taubat dia. Sebab apa? Sebab dia bukan bertaubat, dia main-main. Apa akan jadi pada dia? Wasaqahu min nahril khabali. Allah pun tak mau tengok dah muka dia. Sampai taran ni hamai dengan satu benda besar dekat aku. Apa dia? Taubat. Taubat. Aku sediakan untuk hamba yang berdosa. Aku nak tukar kesalahan dia. Aku nak bagi syurga. Hamai-main dengan benda aku duk bagi ni. Hamai-main lah. Maka Allah Ta'ala kata dah sampailah masa hang ni patut bukan diberi taubat, diberi satu benda nama dia Nahrul Khabali, Sungai Khabal. Sungai Khabal yang dalam dia penuh dengan darah, nanah, ayak-ayak lendiak cecayaknya ada di badan ahli neraka, dididihkan, dipanahkan, dijadikan sebatang sungai. Maka Tuhan kata, bukan taubat yang patut hang terima, Nahrul Khabal yang patut hang terima. Maka apa masalah kawan ni? Masalah kawan ni bukan Tuhan tak terima taubat dia, tapi dia tak ada syarat taubat. Apa dia syarat taubat ikhwan? Ikhlas kepada Allah. Dia main-main. Maka taubat nasuha tu apa makna nasuha? Nasuha tu ikhlas, benar, murni, sungguh nak bertaubat. Dia bukan taubat, dia main-main. Maka kalau dia mati dalam keadaan main-main dengan taubat Allah, maka kematian dia sangat ngeri. Sangat ngeri. Kerana dia mempermainkan satu daripada sifat Allah, rahmahnya Allah Ta'ala bagi kepada hamba. Dia ni bukan orang yang takut Allah. Dia bukan orang yang takut. Baik. Kemudian ulama kita kata siapa lagi ikhwan? Orang yang perlu dihati-hatikan, iaitu satu jenis orang yang perlu dihati-hatikan, yang Allah Jalla wa'ala marah ke mereka ni. Kalau mereka mati dengan sifat ni, maka kematian mereka sangat menakutkan. Memang confirm su'ul khatimah. Siapa dia ikhwan? Iaitu orang yang dengan mudahnya di mulut dia suka kata pada orang, muka lagu hang ni Tuhan mana nak terima taubat? Hang taubat bila 100 kali pun Tuhan tak ada terima. Kalau dia mati, dia tak bertobat daripada perkataan tu, habis dia. Dia semayang, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia dikira macam tak beribadat apa pada Allah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwan, dalam riwayat Muslim, Nabi sebut pada kita, Nabi kata anna rajulan qala, dalam riwayat yang panjang, tapi saya ambil dia punya point dia. Nabi kata sesungguhnya ada satu orang kata, wallahi, dia kata demi Allah, la yaghfirullahu li fulanin. Dia kata demi Allah, sekali-kali Allah tak akan bagi keampunan pada si fulan.
Dia cakap kalimah tu. Taubat apa? Muka lagu hampa ni taubat apa? Tuhan tak nak terima. Wa inna Allah Ta'ala qal. Masa dia kata lagu tu, Allah marah kat dia. Allah jawab. Allah kata, man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Allah kata, siapa dia ni? Bila suara tu ada di bumi, dikeluarkan daripada satu orang, dia kata, hampa taubat Tuhan tak nak terima taubat hampa. Mungkin kerana dia marah apa pada kawan tu, dia ucap kalimah tu. Ayat dia itu, ini satu benda kita kena tahu, ikhwan. Apa pun kalimah, selama mana kita tak ucap, kalimah tu milik kita, dia hak kita. Tapi bila kita ucap di mulut, dia bukan hak kita, dia akan dihisap. Kita ingatlah 1000 ingat, selama kita duk ingat tak ucap di mulut, ucapan itu milik kita, dia duk ada dalam diri kita. Tapi bila kita keluarkan ucapan tu, dia dah bukan kita punya, dia telah menjadi hak alam untuk berkomen dan akan dihisap. Maka diucap di bumi, di langit ada respon. Allah kata, siapa dia yang berani sampai tara ni, yang sanggup kata bahawa aku tak akan ampun si fulan. Tuhan kata, hang dengar baik-baik, fa inni qad ghafartu li fulan. Sesungguhnya aku akan ampun dosa orang yang bertaubat tu, yang kau kata aku tak mau terima taubat dia. Wa ahbattu amalak. Dan kau dengar baik-baik, aku akan batal semua amalan hang kerana hang sebut benda tak betul pasal aku. Allahu akbar, ikhwan. Kalau mati dalam keadaan tak bertaubat daripada ucapan ni, maka kematian itu sangat su'ul khatimah. Jadi dalam 1, 2, 3 perkara yang sedang kita katakan ini, ikhwan, maka yang penulis sebut tadi, orang kafir tadi masuk di dalam dia. Jadi orang kafir ni, itulah kebahagiaan mereka dalam dunia ni. Dan dunia ini adalah syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin, betul. Semua kebaikan mereka dibayar di dunia. Tapi di akhirat, haba'an manthura. Kekafiran itu, mereka menangis terasa-rasa. Maka karena itu dikatakan bahawa, ikhwan, taubat bagi orang yang kafir itu ialah dengan apa? Dengan dia masuk Islam. Sahabat sekalian, ada satu hadis lagi, hadis Abu Hurairah, hadis Muslim. Tadi ada kawan tu minum arak, bertaubat sampai 4 kali. Allah tak terima semaya dia 40 bagi, kan? Kali keempat dia buat perangai lagu tu, Tuhan tak mau terima dah taubat dia, Tuhan sediakan azab di Nahrul Khabali. Ada lagi satu hadis, hadis Abu Hurairah, hadis Muslim juga. Hadis ni seakan-akan hadis tadi, tapi dia punya ending dia lain. Nabi kata, apabila seorang hamba melakukan dosa, tadi disebut dosa minum arak, kan? Ni disebut apa-apa dosa sekalipun. Nabi kata, apabila satu orang hamba buat satu dosa, dah habis dia buat dosa, dia kata, ya Allah, ampunlah dosa aku. Allah kata kat dia, Allah kata kepada para malaikat, Allah kata, hamba aku ni buat dosa. Dia tahu, kata, dia ada Tuhan yang akan mengampun dosa dia, dan Tuhan itu boleh menghapuskan kesalahan dia. Nabi kata, lepas dia kata lagu tu, Allah jawab lagu tu, dia pun sambunglah hidup dia macam biasa. Tiba-tiba Nabi kata dia terjebak dengan satu dosa lagi, dia terulang buat dosa. Bila dia terulang buat dosa, dia ulang benda yang sama. Dia kata, Tuhan, ampunilah aku. Allah ulang lagi sekali kat dia. Allah kata, inilah hamba aku. Dia buat dosa dan dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampun dosa dia, boleh menghapuskan kesalahan dia. Lepas tu Nabi kata, berlalulah dalam hidup kawan ni. Dia pun hidup macam biasa-biasa. Bila dia hidup biasa-biasa, tercebak pula dengan dosa. Kali ketiga, sama jadi tadi.
Terjebak dia. Terbuat dosa. Dia pun tak datangkan, Tuhan, ampunkanlah aku Tuhan, aku berdosa. Tuhan jawab perkataan dia tu. Tuhan kata, lihatlah hamba aku ni. Dia buat dosa. Lepas tu dia tahu kata dia ada Tuhan yang memiliki dia. Hanya Tuhan dia saja boleh ampun dia dan menghapuskan kesalahan dia. Allah kata kat dia. Tengok, ending hadis ni dengan hadis tadi tak sama. Ending hadis ni kata apa? Allah kata kat dia, Allah kata, hamba aku, buatlah apa yang kau nak buat. Sesungguhnya aku akan sentiasa memberi kemaafan pada engkau. Hamba aku, buatlah apa kau nak buat. Kau tersilap pula, tersilaplah. Kau datang minta ampun pada aku ampun. Tapi kawan tadi, Nabi sebut 4 kali kan? Lepas tu Nabi kata kali keempat, Tuhan tak mau terima taubat dia. Baik, apa beza daripada orang ni, ikhwan? Bezanya, ikhwan, kawan ni dia tak main-main. Dia melalui realiti hidup. Kawan tadi main. Pasal itu, ikhwan, ini bab yang kita nak masuk ni. Bab apa yang kita nak masuk ni? Ni bab 163. Bab yang kita nak masuk ni. Tapi 8.47 lah. Kita nak masuk tajuk ni 8.47. Kenapa, ikhwan? Kerana realiti hidup ni apa dia, ikhwan? Pasang dan surut, jatuh dan bangkit, kuat dan lemah. Hari kita kuat. Tapi, ikhwan, macam mana kita lemah, macam mana kita kuat, macam mana kita rebah, macam mana kita bangkit balik, namun dalam hati kita, nawaitu kita tak pernah teringat nak khianat ke Tuhan. Tak pernah teringat. Yang tu membezakan fulan ini dengan fulan lagi satu. Fulan lagi satu dia kata apa? Kita buat dosa. Tuhan senang je lah. Hamba tobat habis kat dia. Dia buat enteng saja. Dia buat enteng. Dia buat dosa. Astagfirullah. Dia tak memenuhi syarat-syarat taubat. Kawan ni, ikhwan, dia buat dosa, terketak-ketak dia depan Tuhan. Tapi lepas tu pasal apa dia buat dosa balik? Kerana hidup penuh cabaran. Tak ada cadang pun. Ikhwan. Kesusahan datang, cobaan datang, risiko hidup datang, dia terjebak pula. Kita tengok kawan berhenti rokok. Confident dah. Berhenti rokok tu dia sembahyang sunat taubat 2 rakaat tu. Macam dosa besar isap rokok. Macam dosa besar mana isap rokok. Tapi lepas 2 bulan, bukan kata dia isap rokok, dia jual rokok. Dia jual. Pasal apa dia jadi lagu tu? Cabaran hidup lain macam, ikhwan. Lepas tu dia menyesal, awaklah aku jadi hari tu elok dah, hari tu bertobat sangkut pula. Tak apa. Tuhan tahu keadaan kita. Tapi satu benda tak boleh ada dalam hati kita apa? Main-main dengan Tuhan. Bila kita main-main dengan Tuhan, apa Quran kata? Allahu yastahza'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan main kamu. Bila Allah start main kamu, Allah akan perpanjangkan kesesatan kamu. Kamu akan jadi orang yang tak akan mendapat petunjuk Allah. Baik, tajuk yang kita nak baca ni, saya nak baca juga sikit, ikhwan, iaitu macam mana satu orang tu dia terikat dengan dosa sampai dia tak boleh tinggal. Apa yang menyebabkan dia susah nak lepas diri dengan dosa walaupun dia dah bertaubat? Okey, bertaubat dah okey, tinggal dah naik kelab, mana-mana kelab pun tak masuk. Bukan kata mana-mana kelab, semua grup WhatsApp pun keluar. Pasal apa? Nak jaga. Tiba-tiba sanggup pula. Besok malam raya kan, dah plan siap dah nak cari duit raya sikit, main judi. Hari tu dah tobat daripada judi. Macam mana dia sangkut? Apa boleh menyebab manusia ni sangkut balik pada dosa? Tengok tuan kitab kita kata pada muka surat 163, dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya
Yang mencegah daripada taubat itu adalah israr. Artinya tetap mengerjakan maksiat. Israr bermakna satu orang tu dia tak boleh keluar daripada maksiat. Kalau dia keluar pun dalam tempoh masa yang sat, mai balik. Seolah-olah macam ada sumpahan, macam ada sumpahan. Macam saya teringat satu kawan dalam penjara dulu, dia kata ustaz, siapa-siapa pengalaman saya isap dadah lah. Saya tu bukan saya ni, dia tu lah. Dia kata mamak ni pusher pula dah. Dia kata pengalaman saya isap dadah ni, siapa yang kena dadah ni macam kena sumpah. Dadah tu masuk dalam badan, dia sumpah kita. Kita tak boleh lepas daripada dia, tak boleh lepas. Melainkan hanya kerana Allah saja kita boleh lepas, ustaz. Kuat. Teringat, ikhwan, masing-masing manusia lah dengan cubaan dia, masing-masing lah. Orang main judi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, daripada duk pegang biji tasbih tu, subhanallah, subhanallah, duk main biji tasbih, subhanallah, tiba-tiba dah tertukar dah, ibu jari duk pergi tengah perut jari dah, dia gatal meter sini, subhanallah, subhanallah. Gatal apa? Gatal nak main judi. Tambah orang tua-tua pula bagi petua, kalau gatal belah kanan nak menang judi. Orang tua-tua ni kalau jumpa musideh kat belakang. Kata kalau gatal belah kanan, nak menang. Kalau gatal belah kiri, kalah. Kalau gatal belah kanan, 3 ekor pun menang. Tengok apa-apa punca ada. Satu dia kata, bahawa, tengok, bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai, maka ubatnya. Tengok, yang pertama dia kata, kerana apa? Kerana Tuhan ni, Tuhan kepada umat Nabi Muhammad ni, kerana ummatun marhumah, umat Muhammad ni umat yang Allah rahmati, maka apa Tuhan buat pada umat Muhammad? Semua jenis azab Tuhan tunda akhirat. Sikit sangat balak dalam dunia, sikit sangat. Covid ke apa ke, bila ikhwan, saya fikir kita ni dah tua bangka baru dengar Covid balik. Betul tak? Corona tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Kelorok bisa dengar, corona tak bisa dengar. Berapa lama baru dengar sekali. Ni pula dia nak hilang, bila pula nak dengar? Tapi sentiasalah kita hidup dalam apa? Dalam ummatun marhumah, ummah yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah lambatkan azab semua akhirat. Penulis kata kerana Tuhan menglambatkan balasan dia, tak seperti umat dulu, itulah salah satu sebab punca yang iblis ambil peluang untuk buat kepada kita, tak apalah hang taubat lambat sikit, tak apa, sebab bukan Tuhan nak balas hang pun. Itu salah satu sebab dipanggil israr. Kenapa satu orang tu lambat nak bertobat dan sukar nak keluar daripada situ. Tapi dia kata tak apa, ada ubat dia. Ubat dia apa? Bahawa berfikir ia supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia, dan yang jauh itu barang yang tiada datang seperti yang telah lalu. Ada dia kata. Kita kena taghyir, apa dia? Ubah fikiran kita balik. Taghyir dan tahsin. Ubah fikiran kita dan elokkan balik. Ubah kata bahawa tak, setiap benda yang dijanjikan akan datang, walaupun tak datang, tapi kalau dijanji akan datang, walaupun tak datang lagi, bila dijanji dia akan datang, maka dia benda dekat, dia bukan benda jauh. Benda dekat. Bila YB nak mai bulan 6. Dekat dah. Bukan jauh, dekat dah. Dah baru bulan 2. Apa yang nak buat kalut? 4 bulan lagi ada. Dah 4 bulan tu bukan kata jauh, dekat. Setiap benda akan datang adalah dekat. Mati akan datang, mati dekat. Kiamat akan datang, kiamat dekat. Akhirat akan datang, akhirat dekat. Dia kata taghyir, ubah balik fikiran kita. Jangan membayangkan mati itu lambat lagi, dah. Setiap benda Tuhan janji itu adalah dekat. Dan bahawasanya mati itu lebih hampir ia kepada seseorang daripada tali sepatunya. Dan tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya.
Kemudian fikir ia betapa penat dia bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapak tahun di muka seperti itu menyegerakan ia akan taubat kerana melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Ya. Kita semua duk kerja nak buat simpanan untuk masa depan. Maka taubat itu adalah kerja kita buat di dunia untuk masa depan kita di hari akhirat. Kerana lapang itu bertangguh juga dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapang itu. Lapang kalau mai dia kata bolehlah, boleh tangguh lagi. Ini saya lapang sangat ni, boleh tak berhenti makan? Dia berkata 10 minit lagi ke depan, boleh lagi lah. Tapi azab tak ada. Pasal itu dikatakan kepada orang yang mati apa dia? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kami tidak akan lambatkan sesaat dan awal sesaat. Cukup masa, fa idza jaa ajaluhum, cukup ajal dia, kami ambil dia ila ajali musamma, pada ajal yang ditentukan masa dan tempat dia dan hari dia. Maka yang pertama, kenapa satu orang itu sukar nak meninggalkan itu, ikhwan? Nak meninggalkan dosa, nak tinggalkan maksiat. Kenapa? Kerana azab itu. Ini satu rahmat Tuhan buat pada kita. Macam dalam ayat Quran kan Allah kata ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah kata manusia, apakah yang menipu daya kamu daripada untuk beriman, bertawakal, berurusan dengan Tuhan kamu yang karim, yang maha mulia, maha pemurah. Apakah yang menipu kita sampai kita tak sempat nak pergi pada Allah? Ulama tafsir kata apa? Di antara benda yang memperdayakan kita ialah kerana Tuhan lah. Kerana Tuhan tu dia karim. Kerana rahmat dia begitu luas, dia tak ambil tindakan pada kita. Kerana itulah kita, kalau kita pindah kepada bahasa Pulau Pinang ni, kata lemak banyak dia bagi muka banyak, ya. Sebab kita ni umat kepada Nabi yang dia sayang, ikhwan. Maka kerana itu hati kita ni macam tak terbuka. Terbuat dosa, taubat tu dia tak lekat lama. Pasal apa? Pasal cabaran kuat. Ialah ikhwan, kita orang kampung ni pun saya tak tahulah cabaran apa yang ada. Kita pandang kiri kanan sawah bendang. Tapi kalau kita duduk di kota-kota besar-besar, macam mana Tuan Haji? Kota besar-besar, kita hari ni keliling rumah kita masjid, sawah bendang, sana keliling naik kelab. Macam mana nak buat? Zoom belah sini, zoom belah sana. Tak pergi sini, pergi sana. Kita negeri yang dekat dengan Thailand pula, duit ada, pas border tak mati lagi, ada duit. Masuk keluar, cabaran besar. Bukan tak ingat Tuhan, ingat. Semayang. Masuk masjid, keluar balik, terlupa pula. Kenapa, ikhwan? Kerana kita umat yang dirahmati. Kita adalah umat yang marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Maka karim Tuhan itu menyebabkan kita lalai. Ini satu sebab. Dan kenapa dalam hadis tadi Allah kata pada hamba tu, aku ampun dosa engkau. Kerana Allah buat kita, dia tahu cabaran hidup kita. Itu satu sebab. Yang kedua apa dia, ikhwan? Yang kedua, tengok penulis kita kata, yang kedua, pasal apa kita lambat nak bertobat ni? Yang kedua, kerana sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Oh, sedap, nak tinggal sedap. Beli gelak. Beli gelak, saya kena minum teh dulu. Bismillah. Ikhwan, bukan kata sedap maksiat. Pengalaman saya duduk bagi tazkirah sana sini.
Kadang-kadang penganjur buat tangan macam ni. Maksud dia apa? Over limit. Penganjur bagi sampai 8.40. Ni kita duk belajar ni sampai 9.5 minit. Penganjur buat tangan lagu ni. Tak boleh berhenti, sedap. Duk bercakap tu sedap. Kalau berhenti tu boleh kena sawang babi. Tak boleh nak berhenti. Tak tahu handbrake ke brake kaki tak mana. Tak boleh berhenti. Itu benda baik. Kereta tengah duk pi, cuba brake tengok, putih brake tu. Dosa maksiat, sedap isap okok, sedap minum dadah, sedap makan ganja, sedap makan ketum campur dengan cakrai. RM5 dia kawan. Kena tu masuk alam malakut. Kena cakra tu masuk alam malakut. Nampak benda tak nampak. Dia makan ganja, dia makan ganja, dia pejam mata, dia buka, dia jalan, dia tunduk. Orang tanya pasal apa tunduk, dia kata alam-alam rumah ni rendah. Dia pergi alam mana? Dia menjerit. Dia dengar orang baca Yasin. Ada orang kena ganja ya kawan. Pegang watercolor tu, boleh draw. Jumpa dinding draw. Jadi pokok cantik. Bila dia tak kena, tak boleh draw. Orang kata cuba hang lukis sekarang. Tak boleh pergi. Dia kena. Dia tarik tu. Pejam mata sat. Buka. Dia boleh lukis. Habak kata feri lama Pulau Pinang dia boleh lukis dengan passenger. Sedap. Suruh dia tinggal tengok. Tak boleh kan. Tapi tengok sahabat tengah minum arak sedap, turun kata ayat haram kan, berita tu sampai ni dah sampai di mulut dah. Betul ke haram? Baling buang. Ya ikhwan, pasal kita tak boleh nak tinggal sedap tu. Tapi penulis kata jangan takut, ada ubat dah. Apa ubat kepada perkara kedua ni? Ubat dia kena tengok hari raya. Besok malam raya, lusa hari Jumaat hari raya kan. Buat tak tahu pula raya apa. Hari Jumaat kita raya. Baik. Jadi ini ikhwan, penulis nak bagi tahu 1-2 perkara. Lebih kurang ada berapa perkara? 5. Kira ini penulis jadikan penghabis bab berkenaan dengan taubat. Dia nak cerita pada kita 5 sebab kenapa orang tu susah bertaubat. Kalau dia bertaubat pun ada gangguan. Dan setiap ubat tadi ada dia punya tu ikhwan. Ada dia penyakit tadi ada ubat. Pasal apa ikhwan? Pasal kenapa orang tak boleh tinggal maksiat dan dosa? Kerana dia terlupa. Bukan kerana terlupa, kerana Allah tidak menurunkan musibah dalam dunia ni. Allah simpan akhirat. Semua orang tahu benda tu. Kalau Tuhan buat turun pun sikit sangatlah, itu bukanlah menjadi hukum yang mutlak sangat pun. Tapi banyak Allah simpan, dosa-dosa Allah simpan. Banyak orang buat zalim dalam dunia, sikit tak kena apa-apa. Jadi kerana itu manusia terlalai. Tapi dia habaq ada ubat dah. Ada ubat dia. Ubat ini dia melibatkan taghyir dan tahsin. Taghyirul fikri wa tahsinuha. Taghyirul fikrah wa tahsinuha. Perubahan kepada fikiran dan mengelokkan balik fikiran itu. Maka kena ingat tak, setiap benda yang Tuhan janji, dia bukan jauh, dia dekat. Semua benda Tuhan janji sifat dia dekat. Maka mati Tuhan janji, mati itu dekat bukan jauh. Itu ubat nak membetulkan balik emosi, ilusi, molekul elektron dan proton yang ada dalam fikiran kita, nak selaraskan dia balik. Yang kedua, kerana dosa dan maksiat itu sedap, sukar nak tinggal. Tapi ada ubat dia, ada dia kata. Ni ubat dia nak abang. Ubat dia kita tengok pada hari raya pertama. Hari raya pertama. Ya. Ya. Maksudnya
komen sikit pasal kunut. Yang pasal yang Ahmad. Macam mana? Pasal yang bangun ni lah, mari. Ya. Mari, pasal start buat TV tu. Solat subuh tu okey lah. Dan solat maghrib, isyak. Dia akan buat di rakaat yang terakhir baca doa kunut. Untuk solat 5 waktu. Solat jaga Kunut nazilah. Kunut nazilah. tapi dia bermula dengan bacaan doa kunut subuh dulu. Baru kunut nazilah. Kunut witir. Orang nak witir dulu. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Baik, saya boleh komen, saya bagi respon, tapi saya abang awal dulu. Kita ambil benda tadi, taghyir dan tahsin. Kita mesti mengubah sikit fikiran kita dan bagi elok. Okey, kita kena melalui ilmu ni dengan lapang dada. Ilmu bermakna apa yang tertulis, itu ilmu. Ilmu dapat dibuktikan. Ilmu ni senang, alhamdulillah ikhwan. Dalam Bukhari, picit dalam Bukhari ada. Baik, kalau kita kata kunut, satu kita ada kunut witir. Ini bukan lafaz kunut, nama dia dulu. Lafaz lain lah. Lafaz bermakna Allahumma hdini fi man hadai, yang tu nama dia lafaz kunut. Baik. Yang pertama saya kata kunut dulu, perkataan kunut. Ada kunut untuk sembahyang witir, satu. Ada kunut untuk sembahyang subuh, dua. Dan ada kunut untuk kunut dipanggil nazilah, tiga. Dan ada kunut khas dipanggil, hanya dibaca dalam bulan Ramadan sahaja, tak dibaca luar Ramadan. Jadi itu melibatkan situasi membaca kunut. Baik, kalau kita kata kunut subuh, kunut subuh semua kita tahu dalam mazhab Syafi'i dibahas, dia menjadi sunat yang dituntut, bahkan dia abad. Dalam mazhab Syafi'i ada tiap-tiap kali sembahyang subuh, dan mazhab Syafi'i ada dalil dia. Dia ada dalil dia tentang kunut subuh. Okey, clear. Kunut witir pun ada riwayat dia. Lepas kita sembahyang witir, rakaat yang satu tu kan, kita buat dua kan, bagi salam, tu bangkit buat satu, kita rokok, i'tidal, baca doa kunut. Dari segi riwayat sabit, Nabi ajak cucu dia, memang ada. Kemudian kita ada kunut nazilah. Kunut nazilah dia tak ada kena mengena dengan subuh, dia tak ada kena mengena dengan witir, dia kerana nazilah. Nazala bermakna balak, turunnya balak. Maka dia dibaca dalam 5 waktu solat untuk satu tempoh masa. Tu masa itu pemerintah akan tentukan sebulan ke, 2 bulan ke, setahun ke, itu atas pemerintah. Dia ada. Dan yang keempat tadi saya kata kunut yang dibaca dalam bulan Ramadan saja. Mazhab Syafi'i bila masuk 15 Ramadan startlah baca doa kunut untuk sembahyang witir. Tapi 1 Ramadan sampai 14 Ramadan tak baca. Ada witir tapi tak ada doa kunut. 15 sampai akhir Ramadan ada witir dan ada kunut. Baik, kalau kita tanya dalam riwayat-riwayat dari segi lafaz baca kunut, setakat ni kita jumpa dalam riwayat kunut witir itu ada lafaz dia, Allahumma hdini fi man hadai, yang kita baca dalam sembahyang subuh tu, wa afini fi man afait. Berdasarkan hadis daripada cucu Nabi, itu Nabi ajak dekat dia untuk baca dalam sembahyang witir. Jadi kita bila kita sembahyang witir boleh baca kunut dan ada hadis dia. Tapi kita yang tak pernah baca. Ulama kata ahyanan. Ahyanan ni kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Kita ni tak buat terus. Kita ni setahun sekali baru buat. Tak kenal lah juga. Kadang-kadang kita sembahyang witir 1 rakaat,
Dah habis 2 baki 1. Baca Allahumma hdini fiman hadait. Dalam sembahyang witir, ya, witir. Isnin sampai Jumaat kita sembahyang witir. Kita gila-gila. Sehari baca, 2 hari tak baca, baca pula 2 hari, sehari pula tak baca. Ahyanan buat bagi ada. Itu saja riwayat ada. Kunut nazilah ni ada riwayat dia, jelas riwayat dia. Tetapi Nabi baca bersesuaian dengan situasi. Nabi minta Allah la'anat Zakwan, Ri'lin, Usayyah. Ini suku-suku dah tak ada. Takkan kita nak minta lagi Allahumma la'an Zakwan? Tak ada. Maka sifat kunut tu ada. Jadi kunut nazilah ni ada. Boleh baca kunut 5 waktu bila balak turun. Tapi isi kunut itu kita baca bersesuaian dengan masalah kita. Tak perlu kita pergi baca Allahumma hdini fiman hadait. Tak perlu. Sebab itu kunut untuk witir. Cuma para fuqaha kita, ulama-ulama fiqh kata, kalau dah kita tak tahu nak baca kunut apa, tapi kita nak buat juga nazilah, maka dia orang kata boleh baca Allahumma hdini fiman hadait. Sebab riwayat itu riwayat yang jelas, dan dia dipanggil kunut untuk satu solat. Cuma daripada witir kita adaptasikan kepada sembahyang selain daripada witir. Sebahagian fuqaha kata boleh. Tapi kalau berpandu kepada hadis Nabi, tak ada lah macam tu. Nabi bernazilah, Nabi tak baca Allahumma hdini. Jadi nazilah ni satu keadaan kita susah, so kita sebut minta Allah angkat kesusahan itu. Sayyidina Umar ada kunut dia, baca dalam Al-Azkar. Kunut Sayyidina Umar, nazilah Sayyidina Umar berkenaan dengan perang. Kita bukan berperang. Kita berhadapan dengan corona. Kita minta Allah Ta'ala angkat. Allahumma kashif anna. Allahumma ikshif anna. Hilangkan daripada kami ya Allah. Angkat daripada kami ya Allah. Apa dia? Bala, wabak. Apa kita nak minta? Kita minta pada Allah segala mudarat, uqubat, segala kesengsaraan kita, kemudaratan kita, ikshif anna ya Allah, idfa anna. Tolaklah benda itu daripada kami, lepaskanlah kami daripada benda itu ya Allah. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Di samping itu kita masukkan dalam kunut itu perkataan supaya Allah ampun dosa kita juga, dan masukkan perkataan berselawat pada Nabi dan bertawassul dengan nama Allah. Itu dia punya cara nak buat doa kunut nazilah. Dan kunut nazilah Nabi, walaupun sembahyang tu zuhur, Nabi baca kuat. Dan dalam riwayat kata sahabat mengaminkan doa Nabi, mengaminkan. Cuma adakah tangan diangkat tak diangkat menjadi khilaf ulama. Imam Ghazali kata tangan tak angkat, baca doa kunut je. Cuba tengok dalam Bidayatul Hidayah, Ghazali beri komen. Tak apalah, nak angkat pun tak apa, tak angkat pun tak apa. Tapi hadis kunut yang Nabi ajak kepada cucu dia pun tak menyebut angkat tangan, menyebut kunut itu bacaan. Adanya berdiri, dibaca ketika berdiri. Mazhab Imam Malik baca sebelum daripada rokok, mazhab Syafi'i baca selepas daripada rokok i'tidal. Dua-dua situasi itu wujud, boleh baca. Kalau nak merujuk kepada kunut tu macam mana, saya kata kalau pemerintah mengarahkan kita buat, so kita boleh buat. Dan kalau kita pun tak apai nak baca doa kunut mana, saya fikir tak susah lah ikhwan. Cuba kita belajar memberanikan diri kita, taghyirul fikrah, ubah fikiran kita, masukkan energi yang baik. Macam mana ikhwan? Kalau tu salah baris pun tak ada apa, kita minta pada Tuhan. Sami Allah liman hamidah, rakaat akhir kan, rakaat akhir tak ada tangan. Takkan kita tak tahu nak puji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Raufur Rahim. Itu nama-nama Allah. Lepas tu minta apa kita nak minta? Kita kata Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Takat tu je kita tahu dalam bahasa Arab.
Kita ulang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa sapu muka, tanpa tak doa kunut, tak perlu sapu muka, terus sujud. Takat tu kalau kita baca pendek sekalipun, tapi dia mai daripada jiwa kita, kita telah memenuhi makna kunut nazilah. Tapi kalau kita pergi hafal hak tu hak ni, itulah saya kata kurangkan kita mengapai benda yang kita jadi susah nak mengapai. Kalau kita nak buat kunut nazilah di rumah, apa kita nak minta? Kita minta apa yang kita boleh minta. Ya, minta Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna ya Allah, peliharalah kami, selamatkanlah kami ya Allah. Bila kita kata Allahumma sallimna ya Allah, selamatkan kami, peliharalah kami ya Allah, kita dah set dah apa ghaflah yang kita duk tanggung lah ni. Apa ghaflah yang kita duk tanggung lah ni. Ya ikhwan. Maka dalam kunut nazilah ada selawat pada Nabi, ada minta ampun pada Allah, kita puji Allah sikit, kita bertawassul pada Allah sikit, jadilah kunut nazilah. Tak ada apa. Kunut nazilah bukan Allahumma hdini fi man hadait. Tapi kalau dah kita tak ada pilihan, yang tu je kita nak baca, bacalah. Tapi beranikan diri meminta pada Tuhan. Tak salah tak batal sembahyang kita. Jangan takut dah. Pasal kita banyak dimomokkan. Batal sembahyang, batal sembahyang. Akhirnya kita pergi hafal. Akhirnya kita bertemu dengan corona, tapi pergi hafal kunut nazilah Sayyidina Umar, kunut perang. Saya pun tak tahu nak kata. Kunut perang. Simple lah ikhwan, simple. Minta Allah selamatkan kita. Cuba buka Quran. Cuba tengok dalam Quran ini apa kalimah-kalimah yang bila baca doa tu menunjukkan kita minta Allah tolong kita. Ayub kan pernah minta pada Allah. Doa Ayub. Yang tak boleh baca dalam Quran, tak boleh baca dalam rokok dan sujud. Berdiri boleh. Memang nak baca Quran dalam diri pun. Minta kepada Allah. Rabbi inni masyadur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, kami ditimpa kesusahan, kemudaratan. Kaulah yang maha penyayang daripada yang penyayang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Dah jadi kunut nazilah. Apa yang nak berat-berat, nak pergi sebut panjang-panjang, nak pergi sebut benda-benda yang kita pun tak tahu apa lepas tu kita duduk menjerit tak tentu hala. Simple saja. Agama ni mudah, tak pernah menyusahkan orang. Maka boleh kita buat kalau kita nak buat. Dan kalau kita merasakan keadaan kita ni dah aman sikit, kita boleh tinggalkan. Kita boleh tinggal. Tapi asasnya adalah ikhwan, berdoa kepada Allah, sama ada dalam salat atau luar salat, ataupun berdoa itu kita panggil dengan kunut nazilah sekalipun, asas dia pada ikhwan, dia kena datang daripada naluri kita sendiri. Dia kena mai daripada hati, baru dia jadi doa pada Allah. Pasal itu saya kata imam-imam yang dilantik ni oleh jabatan agama lah, jabatan mana lah, yang duk hafal doa ni, kena datang baca doa tu daripada jiwa anda, baru jadi doa. Kita tak mau mengapai kerana kita imam. Akhirnya kita meminta pada Tuhan apa yang jabatan suruh minta, bukan hati perut nak minta. Pasal apa? Pasal apa kita jadi lagu tu? Pasal kita dikekang, pasal yang menghalang kita kerana kita tak tahu petunjuk Nabi kita. Akhirnya kita baca, kita hafal apa yang ada, punya panjang, sampai makmum di belakang daripada amin sampai tak kata apa. Sepatah haram makmum tak tahu apa. Makmum pula terkejut. Awak siang-siang baca kunut. Anda tengok. Simple saja antum. Mudah saja. Tuhan tolong kami. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna.
Bila kita kata ya Allah tolong kami, kepala kita boleh dah terbayang, hati perut kita bayang, ya Allah hang tahulah apa yang kami minta hang tolong. Fa innaka khairun nasirin, hanglah sebaik-baik penolong ya Allah. Wa anta khairul hafizin, kaulah sebaik-baik pemelihara dan pelindung ya Allah. Di akhir surah Baqarah kan sebut apa yang Quran ajak kita. Apa yang kita baca akhir Baqarah? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadilah kunut. Simple sangat ya Allah. Simple sangat. Maka tapi kita tu saya kata tadi, kita diajak teris, jangan itulah apa orang bagi kita hafal. Kalau orang tak bagi kita tak mengapai. Last sekali ya angat roti gapai. Jadi merujuk soalan itu, saya kata kalau kita nak baca kunut kita boleh baca, tapi asas dia apa dia, semua doa datang daripada kita punya hati perut mengadu kepada Allah Jalla wa Ala. Itu komen saya. Boleh. Yang tanya tu siapa dia? Muhammad Akhir Ahmad. Sahabat Muhammad Akhir Ahmad. Semoga terjawab soalan tu lah. Saya ni ada masalah sikit, tanya pendek jawab panjang, itu masalah saya. Masalah azali, sejak azali. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita insyaAllah pada hari yang akan datang ni, nampak gaya, bukan nampak gaya lah, saya lebih cenderung ke arah itu, khatamlah bab taubat. Bukan khatam kitab, khatam bab taubat. Baru habis satu bab. Ingat ikhwan, kita ada 10 bab. Kalau kita sambung juga bab kedua, ketiga, saya rasa boleh PKP balik. Lama. Taubat ni lagi tak ada. Bermakna baru 10 tu baru satu bab. Ada lagi 10 pula bab yang kedua, ada lagi 10 pula bab ketiga. Jadi insya-Allah, kerana hari Jumaat ni hari yang agak besar juga, hari raya kan, kita boleh raya dengan 15 orang, alhamdulillah. Jadi kita akan cuba habiskan. Di panjang-panjang pun orang tengok awak panjang sangat taubat, tak payah taubat kan? Susah juga. Jadi kita akan cuba habiskan 5 sebab kenapa kita payah nak bertaubat. Insya-Allah ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu